Assalamualaikum dan salam sejahtera. 21 Februari 2021. Sekarang 1.03 petang. Okay, tajuk hari ni saya nak buat cerita pasal main kejar-kejar. Okay, kita tengok cat yang ada depan mata saya ni. Okay, abaikan yang cat ni pada ketika waktu kejadian ni sedang break multiple high. Multiple year high. Kita abaikan yang tu dulu. Saya tak nak fokus kat situ, tapi kita fokus pada kejadian dia breakout dan macam mana bayangan kita kalau nak main kejar-kejar. Okay. Pada ketika candle ni lah, saya padam dulu tremor cycle sebab nak cerita konsep dulu lah. Okay. Kalau kita guna konsep yang macam ni, so ni high lama, sama ada macam ni ataupun macam ni, high lama, okay, dia break. Okay, ini kita panggil apa? Resistance kan. So bila resistance ni dah break, secara automatik resistance ni kita boleh jadikan dia arah sokongan terbaru ataupun support. Di mana kalau kata harga tu turun balik ke bawah, ada kemungkinan dia tak jadi naik lah. Okay, untuk konsep yang sama, untuk yang main kejar-kejar pun kita boleh pakai konsep yang sama. Okay, bukan area sini, tapi boleh jugalah. Contoh macam ni kan, dia break kat sini, area sini lah kita jadikan stop loss. Katalah kita dah entry pada ni, selalunya kita dah bersedia awal nak beli, ya, dah pasang order ke, saya tandakan lah, ataupun entry yang sedekat mungkin lah. Tapi kebanyakannya kita kadang memang terlepas kan, dia memang manjang, kita lepas. So break area sini boleh dijadikan resistance. 315 ni boleh dijadikan support yang terbaru. Jadi kalau kita entry, break, support kita ataupun stop loss. Cerita sekarang ni main kejar-kejar, kat mana kita nak letak stop loss. Stok tu dia nak naik tinggi mana kita tak tahu. Walaupun kita boleh buat resistance lama, tanda-tandakan apa semua, boleh. Tapi kita tak tahu pun yang dia nak pergi sangat. Jadi kita cuma boleh, orang kata, kalau main kejar-kejar ni, kat mana kita nak stop loss yang reasonable, bukannya main suka-suka letak. Lagi satu, bila main kejar-kejar ni, chart ni sedang trending kan, dan kena faham lah, bila trending ni sama ada kita sekarang ni berada di pertengahan, tengah trending, ataupun kita sedang menuju puncak. Itu pun kita tak tahu, tapi kita boleh nampak lah daripada resistance lama ke whatever. Okay, yang ini katalah terlepas, esok nak masuk lagi ke tak, boleh. Nama pun main kejar-kejar. Ingat, cerita hari ni main kejar-kejar, bukannya swing, bukannya apa. Bila maksud saya main kejar-kejar, awak pandai masuk, pandai keluar. Dia memang orang kata nak makan pucuk lah. Pucuk sedap kan, cecah sambal belacan sedap lah. So next candle katalah nak masuk on breakout sekali lagi. Kat mana arah stop loss yang reasonable kita letak? Ada dua, sama ada arah yang dia break ataupun pada low candle yang dia break hari yang ni. Kat mana yang dia break tu, situlah low dia. Okay, saya tunjuk yang ni bukan apa, pada kejadian ni, katalah kejadian ni tinggi, memang naik tinggi. Orang kata dah jangan masuk lah apa semua. Tapi memang gila dia sampai, dia naik lagi. Tapi sikit je, 10%, tapi nampak tinggi lah. Masa siapa yang masih ingat lagi chart ni, waktu 2017, 16, 17 tu, memang dia naik, hari-hari naik. Dia punya naik tu, perasaan naik tu, macam mana perasaan yang sekarang, yang korang nampak ada beberapa stop buat macam itu. Macam itulah perasaan dia pada ketika ni. Pada ketika ni. Jadi ada yang kata jual, ada yang masih hold. Saya cuma ulang sekali lagi, saya cerita nak kejar-kejar. Maksudnya pandai masuk, pandai keluar. Jadi kat mana kita nak letak stop loss, area situ. Ataupun low yang terdekat lah, low yang pada yang the break tu. Dengan syarat pandai masuk, janganlah main ujung-ujung mau nak masuk. Walaupun ujung masuk, katalah petang mau masuk, kena letak stop loss. Kalau esoknya dia masih naik lagi, stop loss gunalah low yang esoknya.
Sebab bila buka market terbuka, kita akan tahulah low dia kat mana. Contoh macam ni. Okay, ni contoh. Sini masuk tak nak, sini masuk tak nak, sini masuk tak nak, sini masuk. Tiba-tiba hari yang ke berapa ni, 1, 2, 3, 4 dan 5, sibuk nak masuk. Okay, kita pun masuk. Oi, masuk. Sonok tiba-tiba dia keluar kat bawah. Kena keluar tak? Kena keluar. Sebab tujuan main kejar-kejar, kalau dah salah, kena keluar. Jangan bagi harapan. Walaupun kita tahu chart ni lepas ni dia pusing-pusing dia naik lagi. Itu maksudnya main kejar-kejar. Dan kalau boleh, bila ada banyak-banyak kenaikan ni, relax dulu. Relax dulu, kita tak tahu kat mana nak masuk ni. At least kalau nak masuk pun, bila dia dah tak buat high, dan kita akan tandakan satu lagi. Okay, next breakout. Lepas tu, okay, ini boleh masuk balik. So, kat mana kita punya reasonable stop loss? Area sini lah. Ataupun low yang masa dia break ni. Okay. Bagaimana dengan yang soalan kata tadi? Rugilah aku beli kat sini, lepas tu kena cut, lepas tu chart ni naik balik. Okay, ini contoh saya bagi dia naik. Saya tunjuk benda yang naik. Kalau dia tak jadi, yang ada chart yang terus jatuh bawah, kau nak cakap apa? Jangan kata disebabkan contoh yang ni, oh tak nak lah keluar kan. Lepas ni kalau beli biarlah aku dah beli tinggi pun, area sini tinggi, tak apa aku nak simpan. Walaupun orang dah berbuih-buih cerita masuk area sini, dia tak nak, dia nak masuk kat sini juga, lepas tu dia nak simpan. Sebab apa? Notion ni menunjukkan dia naik. Tak semua chart nak naik bang. Akak-akak semua. Ini kalau tak jadi, tak jadi. Kita tak tahu apa jadi masa depan. Jadi ada jugalah yang akan kata, alah rugilah aku jual itu hari kan, ni makin naik. Okay, sama juga yang seterusnya pun, kalau kita masuk pada breakout, so reasonable tempat untuk kita letak stop loss adalah pada aras yang dia break ni, ataupun candle yang mana break ni, yang ada volume ni, kat situ low dia lah. Kita gunakan dia sebagai stop loss. Ini kalau kita nak layan breakout, dan ini gunakan daily chart. Kalau nak lebih jelas, boleh turun ke bawah lower time frame kalau nak nampak lebih jelas lah. Okay, ada beberapa contoh. Ini yang naik. Saya ambil contoh satu yang lupa. So, kalau saya pakai trendband cycle, memang kejong lah, tak dapat. Tak dapat. Orang kata nak beli pullback pun tak ada lah. Lebih kepada breakout. Tapi kalau kita ke depan, ada satu. Sekejap. Area sini. Okay. Tadi abang kata ni kan, saya tunggu dia break kan, saya masuk. Lepas tu stop loss sama ada kat sini ataupun kat mana candle ni break. Low dia. Okay, ni dah turun ni. Okay, cadangan pertama sepatutnya dah keluar. Okay, cadangan kedua tak apalah, kita kata saya nak hold lagi lah. Dia break. Dia break. So, apa nak buat? Jual lah. Okay, kita pun jual. Kita beli tadi kat sini, lepas tu kita jual kat sini. Dan kita pun rasa lega lah, rugi sikit lah. Tapi apa jadi lepas tu? Dia jadi apa? Dia jadi hard organ. Terus tak nampak dalam chart, lagi tinggi. Kemudian pun kata, rugilah, menyesal aku ikut. Kalau aku hold kat sini, kalau aku beli aku hold kat sini, chart ni makin lama makin naik. Kita tak tahu benda ni dah naik. Kita tak tahu, tak ada siapa pun tahu benda ni naik, kecuali memang dia lah yang kasih naik. Disebabkan itulah saya gunakan trendband cycle ni. At least kalau saya tengok, saya tahu kat mana area saya nak masuk, dan saya ada tanda-tanda yang menunjukkan chart ni masih lagi dalam keadaan bullish. Kita ada berapa contoh lagi ni, contoh yang naik. Okay, saya ambil satu contoh lagi. Ini pun baru juga. Saya pun ada cerita juga chart ni. Sekejap. Ni. Ni kat. Okay. So, bila orang kata, breakout.
Kalau kita breakout pada yang melintang lebih baik. Besar tak candle? Besar. Boleh ada tak? Ada. Dia break tinggi tak? Hampir-hampir lah, nampak banyak dia dah lepas. Okay, saya tak nak fokus yang kat belakang ni. Saya cuma cerita yang depan ni je. Bentuk apa? Contoh macam cup handle terbalik. Dia bukan apa. Ni handle, yang ini yang cup. Contoh lah. Okay. So, bila kita bayangkan untuk breakout, kita bayangkan dia nak pergi. Dia nak pergi. Tapi, untuk cerita ni, dia tak pergi pun. Dia ambil masa yang agak lama sebelum dia nak buat. Jadi kalau kita berniat pada kita kena beli untuk breakout dan dia tak buat apa yang kita bayangkan, kita masih nak hold lagi ke tak? Kalau rasa jawapannya tak nak hold, then boleh keluar terus. Tak perlu tunggu lagi. Kita niat beli breakout untuk dia terus naik. Bukannya kita beli breakout lepas tu nak tunggu dia turun. Berjanggut tunggu dia turun. Yes, tak silap saya dia naik sikit lepas tu dia jatuh. Tinggi juga naik Sekejap. Ini pun sama jugalah. Orang kata rugilah bang. Kalau saya tak cut, saya simpan, tunggu lama-lama naik juga. Itu jawapan yang paling susah nak jawab. Sebab kalau kita tak cut, kita punya duit tu akan duduk kat dalam chart ni. Sebenarnya tak ke mana. Kalau tempoh yang ini ambil masa Julai dan juga Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, 3 bulan. Masa kita beli, kita berfikiran nak trading, untung. Mungkin dalam tempoh 2-3 hari nak untung. Tapi kalau bila kita tak cut, 3 bulan duduk dalam ni, duit kita memang terbenam lah. Okay, terbenam satu hal, mental down satu hal. Ada selalunya lah waktu ketika hujung-hujung sini ataupun hujung-hujung sini kita jual. Waktu kita jual ni tiba-tiba, bukan setakat tiba-tiba tu lah, orang kata bila jual dia naik lagi. Itu yang kita akan menyampah. Dan biasalah kita akan orang kata lepas jual naik, lepas jual naik. Bila simpan tak naik. Jadi kalau objektif kita memang untuk trading jangka pendek, dan kalau kita fokus pada breakout, tapi breakout tu tak jadi, kena keluar saja. Keluar saja. Walaupun orang kata lah nanti dia naik, simpan je. Kalau tak jual, dia susah nak jawab macam tu. Sebab kalau kita ikut 2020 dengan 2021 ni, terutama tahun lepas lah, banyak stok yang dulu-dulu orang kata stok gudang simpan, tahun 2020 naik. Jadi bila orang kata tak apa, kau simpan je, simpan nanti satu hari dia naik. Kebetulan lah kita punya gudang tu 2017 kita beli, baru 3 tahun. 3 tahun dia naik. Kita pun rasa macam okey, sebab tahun lepas kenaikan memang luar biasa. Memang luar biasa naik je. Tak ada siapa boleh nafikan. Whatever lah, orang politik sana kata market Malaysia turun lah, dah hujung naik, kita turun lah. Memang kita punya indeks turun, tapi berapa ramai yang buat duit untuk stok. Kita retail ni bukannya beli indeks, kita beli stok dalam market ni. Berapa banyak stok yang naik beribu-ribu persen. Setakat 100% tu kecil, dia naik semua ribu-ribu persen. Bernasib baiklah 2017 beli, 2020 naik. Mungkin ada orang tu beli lagi lama, 2001 ke 2002 ke dia beli, sekarang baru naik kan. Jadi terpulang pada kita nak jadi yang mana. Okey, lagi contoh saya ambil main kerja-kerja. Okey, Atta IMF. Dulu nama ni
apa kat atas. Dia bukan atas, dia ada nama lain dia. Saya tak ingat lah, KSM ke apalah. Itu kena besarkan. Ini maksud saya kalau kita gunakan replay untuk tengok, sebab kalau kita tak ada pernah berada pada kejadian ni 2 Februari 17, kita tak dapat merasai suasana pada ketika itu. Cara yang paling orang kata hampir-hampir nak merasai perasaan suasana waktu tu adalah menggunakan butang replay ni lah. Dan besarkan. Kita akan nampak satu chart ni naik 38%. Harga saya tak pasti harga ni ke tak. Kalau dia dah adjusted mungkin bukan harga ni lah. So tinggi. Tanduk panjang, volume lagi tinggi daripada sebelah. Mungkin orang kata dah kata apa distribute apa semua kan. Tapi untuk chart yang macam ni, macam ni. Okey. Dekat mana kita boleh letak kita punya, okey, kalau yang ini selalunya kalau nak tak nak, kalau dia nak naikkan, dia kena lepas yang paling tinggi ni lah. Sebab dia pernah paling tinggi. Dari bawah ni naik, turun. Bila kejadian yang macam ni, kita pun tak tahu apa nak jadi esoknya dan seterusnya. So kalau untuk yang tinggi ni, ada orang kata guna yang separuh candle ni sebagai stop loss, kan? Ataupun saya kata tadi gunakan low kat sini. Cuma kalau kita ambil low kat sini sebagai kita punya aras stop loss, agak tak logik, sebab kalau kita beli kat tinggi ni sampai ke bawah ni terlalu jauh sangat. Ini contoh dia naik lah. Contoh dia naik. Kalau dia tak naik elok awal-awal kita boleh jual, lepas tu tak jual. So kat mana kita nak letak stop loss dia, mungkin masih lagi kita boleh pakai separuh daripada candle yang panjang ni. Dan ini kalau chart macam ni elok kalau kita buka kepada lower time frame. Lower time frame lah, 1 jam ke untuk nampak dia. Okay. Cuma yang ini saya nak bagi tahu, kalau betul chart dia nak naik, memang ada kenaikan tinggi, memang ada rejection, volume tinggi, tapi dia tak ada follow through. Maksudnya daripada sini hitam ni dia tak ada follow through terus ke bawah. Untuk chart yang macam ni kita boleh simpan sebagai watch list dan kita boleh tunggu beberapa signal untuk masuk balik. Paling tidak pun tunggulah sampai dia break. Kalau nak layan breakout. Kalau nak layan bawah-bawah ni, kita tunggu signal lah. Beberapa signal yang sepatutnya kita boleh tunggu. Ini dah break. Okay. So untuk kejadian yang ini, kalau saya pakai trend cycle, itulah. Inilah tujuannya kenapa saya buat trend cycle ni, supaya walaupun tinggi-tinggi macam ni ataupun pada kejadian ni, saya secara visual saya dah nampak chart ni masih lagi dalam keadaan bullish. Cuma kita menunggu kat mana nak entry saja. Ni kita ada contoh ni, simpan saja. Saya ada bagi tips tu hari, kalau jumpa satu chart, kalau kita nak buat watch list, satu chart yang ada kenaikan tinggi, volume tinggi, bukan kita pergi belasah dia. Kita simpan dia dalam list dan tunggu signal akan datang. Jadi kalau ada stok-stok yang terbaru buat lebih kurang macam ni, dia tak turun pun bawah daripada separuh ni, simpan dalam list, tunggu. Ada waktunya dia akan bagi signal kalau untuk masuk. Apa yang saya cerita tadi termasuk terpakai juga ya, kalau kata tengah buat gap tinggi. So antara ni, kalau harga tu masih tak turun, dia keluar pula beberapa signal cantik, ataupun keluarlah doji nak beranak, boleh cuba, kita boleh letak stop loss kat bawah ni. Mana tahu dia naik lagi kan. Cukup lah main kejar-kejar. Ni saya nak cerita yang ni, ini cuma ulang balik pada ketika ni. So, andai kata kalau kita bentuk ni naik, turun, naik dan break, dan pada hari yang sama dia turun balik daripada aras breakout ni, okay, kita katalah kita beli tadi pagi tadi, lepas tu petang jadi macam ni, kita boleh terus keluar dulu, sebab reason untuk masuk ke atas tu dah tak valid, sebab dia jatuh ke bawah. Masih nak hold pun boleh, tapi kalau kata dia dah tak buat naik,
ataupun low sebelah dia ke, ataupun swing low yang terdekat ke bocor, boleh keluar dulu. Kita keluar dulu. Sebab dia dah tak valid. Selalunya sepatutnya kita kena tunggu dia close kena tunggu petang lah. Ni kejadian ni tak salah saya, dia pagi dia naik, semua dah gembira lah. Lepas tu tiba-tiba petang turun. Saya tak beli kat situ, saya beli kat sini. Tapi saya jual kat sini. Saya ada cerita ni dalam Facebook. So yang ini maksudnya kita cuba beli breakout, ataupun kita nak layan konon-kononnya nak main kejar-kejar lah nanti. Kalau hari yang sama dia dah tunjuk bentuk-bentuk yang tidak mengenakkan, menyenangkan, dan dia boleh keluar dulu. Memang kita rugi, tapi at least rugi tu tidaklah rugi tersimpan duit kat dalam ni. Lama. So nanti adalah mungkin ada juga yang kata, alah buat apa jual, nanti kan dia naik balik. Nanti dia naik balik. Sekejap, salah saya, ini naik balik. Dia naik balik, betul. Dia naik balik, dia naik jugalah. Naik juga. Tapi berapa bulan? Mei, Jun, Julai, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, bulan Oktober. 5 bulan baru patah balik sampai kat kita punya aras yang kita buy dulu. Ada untung? Ada untung. Waktu kejadian ni nanti, ni elok-elok kita boleh ambil balik modal. Selalunya akan datang sifat tamak tu. Kat bawah ni kita berdoa kalau dia naik balik sampai cukup modal pun jadilah aku nak jual. Tapi akan masuk roh jahat mengatakan jangan jual. Dah lama kau simpan, sekarang ni kita tunggu dia naik sampai RM5. RM5. Lepas tu jatuh balik. Bila jatuh ni kita kata, lah relax lah, dulu aku boleh simpan 5 bulan, apa sangat jatuh kan. Selalunya kat mana kita jual? Kat sini. Rugi tak? Berapa banyak masa ni habis? Ada juga kes yang mana ni lepas dah dapat balik modal, jual dia makin lagi naik. Tak boleh lah. Jadi kalau kata nak, kita kena disiplin lah. Kalau rasa nak ambil balik modal, memang tujuan nak ambil balik modal, tapi jangan menyesal kalau dia naik balik. Cuma kalau kita dah dapat balik modal dan dia bagi lagi signal untuk entry, apa salahnya kalau kita nak re-entry? Kalau tak nak entry dia pun tak apa, ada beratus-ratus chart lagi yang lain. Okay, faham? Saya rasa itu saja untuk video kali ni. Saya minta maaf kalau ada yang benda yang salah dalam ni. Saya tahu memang ada banyak yang salah apa yang saya cakap. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Okay. Break dah cantik. Semua dah cantik. Sekarang ni kita cuma tunggu posisi macam mana nak entry. Ada satu video pasal macam mana nak entry. Sama ada kita nak entry kat support, kita nak tunggu sampai breakout resistance. Dan pandai-pandai lah. Kalau nak tunggu dia masuk lagi bawah ni ke, dia tak semestinya okay, aku nak tunggu masuk bawah ni lah kan. Kalau dia terus naik macam mana? Jadi kita boleh standby atas dan bawah. Tujuan kita tengok ni, kita masuk ke dalam list dan kita cuma tunggu. Kalau dia buat ke atas, apa yang aku nak kena buat? Kalau dia turun ke bawah, apa yang aku nak kena buat? Tak semestinya kalau kita kata aku nak tunggu bawah ni lah, selagi dia tak masuk bawah jangan kita nak beli. Kalau dia langsung tak bagi bawah, ataupun tahun depan lagi yang baru dia masuk balik dalam pullback ni area,